Adakah mereka ini dianggap sebagai satu mazhab? Mesti dipaham. Ada mazhab dan ada angkatan, lapisan generasi. Itu dua perkara yang mesti dipaham. Mereka adalah lapisan generasi yang disebut oleh Nabi SAW, abad yang pertama, abad yang kedua, dan abad yang ketiga. Abad yang tidak ada kecelaruan. Adapun dari segi pemikiran, mereka tidak berada khilaf dalam masalah rukun. Masalah rukun mereka tidak khilaf. Tidak berbalah. Tak berbeza antara satu sama lain. Tetapi dalam masalah furu' mereka berbeza pendapat. Dengan sebab itu masalah ayat mutasyabihat mereka tak berbeza. Ini jelas salah. Adapun dalam masalah furu' mereka berbeza. Kerana termasuk zaman sahabat sendiri, mereka duduk di daerah-daerah yang berbeza setelah ditugaskan oleh Nabi SAW. Kadang-kadang bila ayat turun, mereka tak ada. Mereka memberi pandangan sebelum dinasahkan. Masa Nabi bersabda, mereka tak ada. Kadang-kadang Nabi bersabda menunjukkan perkara yang semuanya boleh. Tetapi dianggap pandangan yang diterima daripada Nabi itulah pandangannya. Pandangan yang boleh kemudian dia anggap itu tak betul, ditolaknya. Maka timbul masalah khilaf berkait dengan furu' sahaja. Contohnya kalangan ulama tabi'in seperti Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin berpandangan boleh jamak dan khusus semayang masa sibuk dalam masa mukim. Muhammad bin Sirin ini adalah murid pada sahabat Nabi. Tak boleh dianggap dia sesat. Walaupun pandangan dia dianggap dhaif, lemah. Dia tolak oleh mazhab 4. Tetapi ada qaul disebut dalam kitab fiqh. Kita kena sedar. Dan banyak lagi pandangan-pandangan ulama-ulama yang dianggap sebagai salaf berbeza masalah furu'. Cuma mazhab mereka tidak dibukukan. Seperti Umar bin Abdul Aziz adalah tabi'in yang jadi khalifah. Memberi pandangan hasil lauk dikeluarkan 1/5. Bukan zakat, tapi khumus. Ini di luar mazhab 4. Umar bin Abdul Aziz bukan sembarangan. Tahu dianggap dia sebagai sesat. Tidak boleh. Banyak kalangan kita yang tak baca sirah, tak baca tarikh. Ini jadi masalah. Kita mesti sedar. Dan mereka berbeza dalam masalah politik. Bila berlakunya perselingkuhan antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma. Ada sahabat-sahabat yang menyokong Sayyidina Ali. Ada sahabat yang menyokong Muawiyah. Tak dinafikan bahawa Sayyidina Ali yang betul dalam perselingkuhan ini. Muawiyah dianggap burah kerana menerhaka kerajaan yang sah. Dan dia agak berdosa lah kerana salah. Tetapi salah ijtihadnya. Dia anggap Allah Ta'ala mengampun dosanya. Di sana ada sahabat yang menyokong Muawiyah. Ada sahabat menyokong Sayyidina Ali. Dan ada sahabat yang tak tahu nak sokong mana-mana dalam keadaan yang keliru. Ini berlaku. Termasuk juga kalangan ulama-ulama tabi'in dan tabi'it tabi'in. Seperti Sufyan al-Thawri sebagai contoh. Sufyan al-Thawri dari segi politiknya menyokong Sayyidina Ali. Dan menganggap Sayyidina Ali lebih alim daripada Abu Bakar, Umar dan Uthman. Sufyan al-Thawri. Dia adalah tabi'in, kalangan ahli sunnah. Itu pandangan politik dia. Sa'id bin Jubair sebagai contoh umpamanya. Alim tafsir yang terkenal. Riwayat ada banyak kitab-kitab tafsir yang muktabar. Yang hebat. Murid Abdullah bin Abbas. Murid Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bukan sembarangan. Dia menentang kerajaan Umayyah. Sehingga dia dibunuh, dipancung oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Di dalam Al-Walid bin Marwan. Ini bukan sembarangan. Adakah dia Syiah? Orang Syiah kata Syiah, orang Sunni kata Sunni. Balah dalam masalah ini. Dia ada pandangan dia yang kita kena sedar.
Dan di sana ada gerakan tajdid yang betul dipahami oleh umat Islam. Gerakan tajdid. Bukan sahaja dalam masalah akidah, termasuk masalah fiqh, termasuk dalam masalah siasat. Contohnya Imamul Haramain mengarang kitab Ghiyas Al-Ummah li Siyasat Zulam. Kitab siasah yang terkenal. Imamul Haramain iaitu adil dan mazhab Syafi'i. Dia membawa teori raja berperlembagaan. Yang orang barat ambil raja perlembagaan. Sebenarnya teori Imamul Haramain, ijtihad. Dalam kitab Ghiyas, beliau mengatakan bahawa oleh kerana khalifah mempunyai kelemahan, ada yang boleh tarbih, ada yang boleh yang ada pengaruh dia. Khalifah diterima sebagai khalifah, tapi Perdana Menteri yang ada kuasa mentarbih. Dia anggap raja mengikut perlembagaan, yang terbit Perdana Menteri. Itu dalam Ghiyas, tulisan Imam Al-Haramain. Mengalami masalah zaman kelemahan kerajaan Abbasiyah. Zaman dia, maka berlaku tajdid dan islah yang dilakukan. Termasuk dalam mazhab Syiah. Sebagai contohnya Syiah Imamiyah mengambil pandangan Imamul Haramain. Dalam masalah imamah, pada asalnya mereka menganggap tak boleh lantik ketua negara kerana tak ada Imam Mahdi, tunggu Imam Mahdi datang. Tetapi ada kalangan Syiah mengambil pandangan Imamul Haramain, boleh lantik imam, ketua negara. Jangan tunggu Imam Mahdi datang baru nak buat negara. Khomeini di Iran hari ini mengambil pandangan ini. Khomeini selepas revolusi Iran mengambil pandangan Imamul Haramain dan mengemukakan wilayatul faqih, dilantik imam dan pilih ulama dia yang dia anggap sebagai tonggak pada negara, dan presiden dipilih dalam pilihan raya. Itu pembaruan yang dibuat. Kita mesti baca ini semua, jangan pakai hentam. Apa yang berlaku pada hari ini ialah kita dipengaruhi oleh makhluk asing, musuh-musuh Islam yang nak melagakan orang Islam, nak memecahkan orang Islam sehingga tuduh-menuduh, kafir-mengkafir antara satu sama lain dengan sebab masalah-masalah khilafiyah. Ini berlaku sehingga berperang di negara Arab pada hari ini. Perang kaum, perang mazhab, kerana kita tak rujuk kepada asas hukum dan asas sejarah Islam, perkembangan yang berlaku dalam masyarakat Islam. Ini mesti dipaham. Di sana banyak ulama-ulama yang dianggap sebagai mujtahid. Bahkan mereka mengaji antara satu sama lain. Contohnya Imam Abu Hanifah belajar dengan Ja'far As-Sadiq. Imam Syafi'i belajar dengan ulama-ulama ahli bait. Ada ulama ahli bait belajar pula dengan Imam Abu Hanifah. Ini berlaku. Mereka khilaf dalam masalah fara'. Bukan saja hukum fiqh, termasuk usul fiqh. Contohnya, semua hukum fiqh mengikut usul fiqh mazhab Syafi'i ialah Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Mazhab Hanafi kata, bukan itu saja, kita tambah istihsan, istishab. Ada pula maqasid syariat. Tetapi orang Syiah pula menolak qiyas. Mereka berpandu kepada hadis, alaikum bisunnati wa atrati. Kamu hendaklah beramal selepas kitab aku, sunnah aku dan keluarga aku, kata Nabi. Diriwayat oleh Imam Tirmizi. Berlaku perdebatan yang terkenal di antara Abu Hanifah dengan Imam Al-Baqir. Abu Hanifah mengunjungi Al-Baqir, iaitulah ayah Ja'far As-Sadiq di Madinah. Kerana dia sebagai seorang alim yang dihormati, Abu Hanifah pergi ziarah Al-Baqir, menunjukkan dia bermuzakarah ilmu. Bila Abu Hanifah datang, Al-Baqir tahu Abu Hanifah ni berpandangan qiyas. Ada qiyas. Qiyas ni ialah perkara baru yang tak ada dalam Quran, yang tak ada dalam hadis, tetapi memiliki sebab yang sama. Contohnya dadah. Dadah tak ada zaman Nabi. Tetapi dadah memabukkan, arak juga memabukkan. Quran kata fa'tabiru ya ulil albab. Kena ambil iktibar. Wahai orang yang ada fikiran, kena ambil iktibar. Ini dalil qiyas.
Tetapi Syiah mengatakan qiyas tidak ada. Bila Abu Hanifah datang, lalu Al-Baqi berkata, awaklah orang yang meninggalkan sunnah datukku Muhammad sallallahu alaihi wasallam pakai qiyas. Abu Bakar kata, sila jawab soalan saya. Tuan kata saya tinggal qiyas, sila jawab soalan saya. Soalan yang pertama, saya nak tanya, mana lebih afdal di antara semayang dengan puasa? Al-Baqi kata, semayang lebih afdal. Bagaimana orang perempuan yang haid? Semayang kena qada, semayang tak kena qada, puasa kena qada. Kerana hadis mengatakan, puasa qada, semayang tak qada. Mana kata saya pakai qiyas? Kalau saya pakai qiyas, saya akan kata perempuan yang haid tak payah qada, semayang saja kena qada, puasa kena qada. Kerana semayang lebih afdal daripada puasa. Tapi hadis mengatakan puasa kena qada, semayang tak qada. Soalan yang kedua, saya nak tanya, mana lebih kuat antara lelaki dan perempuan? Al-Baqi kata lelaki lebih kuat, perempuan lemah. Kalau saya pakai akal, pakai qiyas, saya akan kata orang perempuan dapat saka sekali ganda. Lelaki kurang daripada perempuan. Tapi Quran kata lidzakari mithlu hadzil unsayain. Pasal orang lelaki sekali ganda daripada orang perempuan. Saya pakai Quran. Kalau saya pakai akal saya akan kata orang perempuan terima saka sekali ganda. Soalan yang ketiga saya nak tanya, mana najis antara air kecil dengan darah? Al-Baqi kata, darah lebih najis, air kecil lebih najis pada air kecil lebih najis daripada darah. Kalau saya pakai akal, Abu Hanifah kata, saya akan kata orang kecil kena mandi wajib. Orang haid tak payah mandi wajib. Kerana air kecil lebih najis daripada darah. Tetapi Nabi ajar, kalau haid, nifas, kena mandi wajib. Kalau air kecil, pakai basuh saja. Menandakan saya tak pakai akal. Bukan semua kita pakai akal belaka. Kalau pakai akal belaka, hukum tak begitulah. Ada perkara kita pakai akal, ada perkara tak pakai akal. Menyebab Al-Baqi peluk Abu Hanifah dan mencium kepadanya, menghormati ilmunya. Ini menunjukkan bahawa mereka tak kelahi dalam masalah haram. Ini berlaku zaman dulu. Zaman sekarang ni, ilmunya sikit, kelahi lebih. Ini jadi rosak, kita mesti faham. Mereka khilaf dalam masalah haram. Itu zaman salaf sudah berlaku. Masalah asas, mereka tidak ada khilaf.